Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Kita akan pergi ke bab 1 perwakilan data untuk 1.1 pertukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Hello, hope everyone doing great. Meet you all again. Okay, untuk objektif PDPC kita hari ini, di akhir pembelajaran kita perlu menukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Asas 10 kepada asas 8. Kenapa perlu menukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan? Semua sistem komputer dan peralatan elektronik menggunakan sistem nombor perduaan untuk menyimpan data. Sistem nombor perlapanan digunakan untuk mewakili sistem nombor perduaan yang sangat panjang. Untuk pertukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan, kita akan menggunakan kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Langkah pertama, bahagikan nombor perpuluhan yang diberikan dengan 8. Kenapa bahagi dengan 8? Kerana kita nak tukar nombor tersebut kepada asas 8. Sebab tu kita bahagi dengan 8. Langkah 2, langkah seterusnya, hasil bahagi dan bakinya perlulah dicatat. Kerana baki ini yang akan menjadi jawapan kepada nombor. Langkah 3, kita bahagi sehingga hasil bahagi tidak boleh dibahagi, iaitu nilai hasil akhir ialah sama dengan kosong. Langkah terakhir iaitu langkah ke-4, tulis semua nilai baki dari bawah ke atas. Berikut ialah kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya secara visual digital, iaitu 3756. Berikut ialah cara pengiraan untuk pertukaran. Kita perlukan kalkulator ya. Seterusnya kita salin dulu soalan 3758 bahagi 8. Kenapa kena bahagi 8? Sebab kita nak tukar nombor asas 8 dan nombor 10 itu kepada asas 8. Okey, kita perlukan kalkulator di sini untuk mengira hasil dan juga kita perlu mendapatkan baki untuk bahagi tersebut. Okey, kita ambil kalkulator. Kamu boleh rujuk di sebelah kiri video. Okey, kita tekan 3756 bahagi dengan 8. So, apa jawapan dia? 469.5. Kita perlu tulis di bahagian hasil hanya di depan saja sebelum nombor perpuluhan, iaitu 469 sahaja. Nombor di belakang titik perpuluhan kita abaikan. Kemudian kita perlu dapatkan baki untuk nilai bahagi tersebut. Apa kita perlu buat? Kita darab 468 dengan 8, kita akan dapat 3752. Kita akan tolak nilai tersebut dengan nombor yang di hadapan tadi, iaitu 3756. So bakinya ialah 4. Kita abaikan negatif tu. So baki ialah 4. Tulis di bahagian baki iaitu 4. Okey, seterusnya apa kita kena buat? Turunkan hasil yang kita dapat tadi, iaitu 469. Turunkan di baris kedua untuk pengiraan seterusnya. 469 kita bahagi dengan 8 juga ya. Iaitu sama dengan, okey, kita guna kalkulator untuk dapatkan hasilnya. 469 bahagi 8. Kita akan dapat hasil 58. Hanya ambil nilai di hadapan, abaikan di belakang titik perpuluhan. So tulis 58 di bahagian hasil. Untuk dapatkan baki, kita perlu darab 58 tadi dengan 8. Kita akan dapat 464. 464 kita tolak dengan nombor yang kita bahagi, iaitu 469. Kita akan dapat
hasil baki ialah 5. So, dapat 5, kita tulis di bahagian baki. Okey, turunkan nilai yang tadi iaitu 58 di bawah untuk meneruskan bahagi kita, kerana kita kena bahagi sehingga nilai tidak boleh dibahagi, iaitu dapat kosong. So 58 guna kalkulator, 58 bahagi 8, kita akan dapat 7. So tuliskan 7 di bahagian hasil. Abaikan titik perpuluhan di belakang. Ambil 7 sahaja untuk tulis di bahagian hasil. Okey, kemudian kita nak dapatkan baki, kita dapat macam mana? Kita kena ambil 7 tadi balik, darab dengan 8. So akan dapat jawapan 56. 56 kita tolak dengan nombor yang kita bahagi tadi iaitu 58. 58 kita akan dapat hasil baki ialah 2. So kita tulis 2 di mana? Di bahagian baki. Okey, turunkan 7 sebab kita belum dapat kosong kan. So turunkan 7 untuk baris seterusnya. 7 bahagi 8. Seterusnya, okey, ini petua yang sangat penting. Bila kita dapat nilai 7 ataupun nilai yang kita nak bahagi dengan 8 tu kurang dari 8, secara logiknya nilai akan dapat kosong. Iaitu 7 bahagi 8, kita akan dapat hasilnya kosong. Kita cuba guna kalkulator untuk 7 bahagi 8. Secara automatiknya 7 tu kita terus je pindahkan ke bahagian baki. Hasil mesti kosong. Baki akan diambil daripada nilai tadi iaitu 7. Okey, cuba terang sekali lagi. Kat 7 tu, B7 adalah hasil lah daripada atas tadi. Apa saja nilai yang dituju situ, akan soalan lain nanti, kita akan terus pindahkan ke bahagian baki. Sebab syarat dia kurang dari 8. Sebab mudahnya 8 kali kosong ialah kosong. So bila kosong, baki dia hasilnya adalah kosong. Untuk dapatkan hasil baki, kita tahu 7 tolak kosong, kita akan dapat 7 kembali. Lepas bakinya ialah 7. Okey, langkah seterusnya iaitu langkah terakhir. Kita tengok nilai di bahagian baki. Seterusnya untuk langkah terakhir, kita tengok nilai di bahagian baki. Apa yang berlaku, kita catatkan jawapan dari bawah ke atas. Iaitu, kita teruskan untuk mencatat 3756 ialah soalan tadi, asas 10 sama dengan, so kita catat daripada bawah ke atas. So kita ambil 7 dulu. So 7. Seterusnya 2. Seterusnya 5 dan 4. Itu adalah nombor terakhir. 4. Okey, kita kena tulis subscript di bawah iaitu 8 kecil di bawah. Itulah hasil jawapan seperti yang dirajah digital di atas. Sama tak jawapannya? Jawapannya 7254 asas 8. So kita dapat pun 7254 asas 8. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya untuk uji minda. So, tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada nombor perlapanan. Masih arahan yang sama. So, kita tengok asas 10. Nombor asas 10 yang diberikan iaitu 764 asas 10. Kita tulis dulu soalannya balik. 764. Okey, kita kena bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 8. Sebab kita nak tukar dengan nombor perlapanan. So kita
sama dengan. Okey, ambil kalkulator. Type kalkulator 764. Kita bahagi dengan 8. Dapat hasilnya 95.5. Abaikan perpuluhan di belakang. Kita ambil yang di depan sahaja. Iaitu berapa? Hasilnya ialah, sebelum terlupa kita kena tulis dulu hasil dan baki. Nanti kita takut kita terlupa nak cari baki kan. So kita tulis. So jawapan tadi 95, iaitu hasil 95. Okey, sekarang kita nak dapatkan baki untuk baris yang tadi kan. So 95 kita darab dengan 8, kita akan dapat 760. So 760 kita nak dapatkan baki macam mana? Kita perlu tolak dengan soalan jadi tadi, iaitu 764. So kita dapat baki 4. So itulah 4 yang kita tulis di bahagian baki. Okey, apa yang nak kena turun bawah? Ya, 95. 95 ialah kita kena cari hasil bahagi dengan 8. Kita bahagi dengan 8 sebab kita nak tukar kepada asas 8. Alah, tak cantik nombor 8. Okey, kita tulis lain. Oh, cantik nombor 8 cikgu. Okey. Kita bahagi dengan 8. Okey, kalkulator 95 bahagi 8, kita dapat 11. Tengok yang depan saja depan titik perpuluhan, iaitu 11 sahaja. So tulis 11 di bahagian hasil. So telah mendapatkan hasil, kita tahu hasil, kita darab dengan 8, dapat 88. Tolak dengan nombor berapa? 95. Untuk dapatkan baki Okey, dapat negatif 7. Abaikan negatif, tulis 7 di bahagian baki. Okey, habis yang itu. Kemudian kita kena buat apa seterusnya? Turunkan hasil, iaitu 11 bahagi dengan 8. Sama dengan, okey, kalkulator. Tekan kalkulator, 11 bahagi 8. Kita akan dapat 1.375. Kita hanya ambil 1, iaitu nilai di depan titik perpuluhan. Okey, 8, 1 kali 8, kita akan dapat 8. So 8 kita nak tolak dengan 11 untuk dapatkan baki, iaitu jawapan dia 3 untuk baki. So tulis 3 di bahagian baki. Okey, kita perlu turunkan lagi. Sekarang kamu tak perlu pun tulis anak panah, terus dia turunkan. 1 bahagi 8. Okey, ini betul tadi lah yang terakhir, iaitu 1. 1 kita dah tahu nilai dia kurang dari 8. So 1 kurang dari 8, apa kita tahu? 1 bahagi 8 mesti kita akan dapat hasil bahagi ialah kosong. Bila nilai hasil kosong, 1 nilai tadi kita terus je pindahkan ke bahagian baki. Tidak perlu dah tekan kalkulator untuk dapatkan nilai baki. Okey, langkah terakhir kita perlu melihat hanya di bahagian baki, iaitu bahagian baki seperti cikgu buat kurungan tu. Okey, salin dari bawah ke atas. So jawapannya kita tulis di bahagian ruang jawapan. Mulakan dengan 1 dari bawah kan, dari bawah 1. Seterusnya nombor berapa? 3. Okey, 3. Seterusnya nombor 7. Dan yang terakhir nombor 4. Jangan lupa tulis subscribe untuk nombor asas 8, iaitu 8. Selesailah hasil jawapan kita, iaitu nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okey, kita uji minda seterusnya. Untuk pertukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Ini kita cuba 4 digit pula, banyak sikit digit. Okey, 4, 3, 2, 8 asas 10. Kita tulis dulu 4, 3, 2, 8. Okey, kita bahagi dengan 8 sebab nak tukar kepada asas 8. Okey, pastikan salin soalan dengan tepat. Itu 4, 3, 2, 8. Bahagi dengan 8. Okey, gunakan kalkulator untuk mendapatkan hasil.
Okey, kita gunakan kalkulator sekarang. Kita tekan 4328 bahagi dengan 8. So akan dapat hasil iaitu hasil nombor bulat nombor tanpa perpuluhan. So kita kena salin terus selengkapnya lah. Okey, jangan lupa tulis hasil dan baki di tepi tu supaya kita tak lupa untuk dapatkan hasil dan baki. Okey, 541 adalah hasil bahagi tadi. So kita tulis di bahagian hasil 541. Okey, bila hasil 541 tiada titik perpuluhan, di bahagian baki perlu tulis kosong. Memang baki hasil bahagi itu adalah kosong. Kena tulis kosong, jangan tak tulis apa-apa. So tulis kosong. Okey, seterusnya kita pergi ke baris kedua iaitu 541. Turunkan dari atas tadi, bahagi dengan 8. Okey, gunakan kalkulator untuk mendapatkan hasil 541 bahagi 8. Kita dapat 67. Ambil yang di depan titik perpuluhan sahaja iaitu 67, tulis di bahagian hasil. Okey, untuk dapatkan baki 67 kita darab dengan 8 dapat 536. So 536 kita tolak dengan 541 untuk dapatkan baki dia iaitu 5. Tulis 5 di bahagian baki. Okey, seterusnya, baris seterusnya turunkan nombor berapa? 67. Turunkan 67 bahagi dengan 8 juga. Sama dengan, okey, gunakan kalkulator sekarang. 67 bahagi 8 sama dengan 8. Perpuluhan bla bla bla. So yang penting ambil di depan titik perpuluhan saja iaitu 8. Tulis di mana? Di bahagian hasil. Okey, hasil adalah 8. So nak dapat baki 8 kali 8 dapat 64. So 64 kita perlu tolak dengan 67 dapat bakinya 3. So 3 tulis di bahagian baki. Okey, seterusnya perlu bahagi lagi iaitu 8 bahagi 8 sama dengan 1. 8 bahagi 8 guna kalkulator kita akan dapat 1. 1 perlu bahagi lagi sebab belum nilai kosong. So hasil adalah 1. Baki kita tuliskan kosong sebab memang tak ada baki So okay, 1 turunkan bahagi 8 kita akan dapatlah. So 1 kita tahu kurang dari 8. So 1 bahagi 8 kita tahu jawapannya mesti hasilnya mesti kosong. Bila hasil kosong, 1 kita teruskan pindah ke bahagian baki. Tak perlu tolak, kita dah logik, kita fikir 1 adalah baki. Okey, langkah terakhir untuk mencatatkan jawapan, salin dari bawah ke atas. Nak salin yang mana? Salin bahagian baki. Okey, tengok 1 adalah nombor pertama lah. Okey, kemudian seterusnya kosong. Seterusnya 3, 5, turunkan 5 dan yang terakhir adalah kosong. Jangan lupa tulis apa? Tulis subscribe 8 di bawah jawapan. Okey, itulah jawapan untuk soalan ini. Okey, kini kita ke aktiviti latihan untuk kamu buat dulu sendiri. Okey, rujuk buku teks asasan komputer tingkatan 2, muka surat 6. Di situ ada latihan aktiviti 1.3. Untuk sesi video akan datang, cikgu akan buat tutorial untuk semua latihan aktiviti 1.3 ni. Seterusnya so kamu cuba lengkapkan sendiri dahulu. Okey. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Poin yang pertama, kamu kena ingat nombor perlapanan kita lebih kemas dan pendek. So kita mewakilikan nombor perlapanan kepada nombor perduaan yang panjang sebagai bahasa mesin.
Seterusnya, poin kedua, kita nak menukarkan asas 10 kepada asas 8. Kita memerlukan kaedah, iaitu kaedah bahagi dengan 8 dan kita gunakan bakinya. Dan poin ketiga, kita nak tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Kita akan menggunakan kaedah bahagi dengan 8. Kemudian kita catat hasil bahagi dan baki. Seterusnya, apa yang kita nak kena buat? Kita kena bahagi sehingga tidak boleh dibahagi lagi, iaitu hasil yang diperoleh untuk hasil bahagi ialah sama dengan kosong. Dan seterusnya, jawapan kita tulis, ambil nilai baki sahaja, kita salin dari bawah ke atas. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Jumpa lagi di sesi pembelajaran akan datang.